Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, untuk pelajar Form 5 hari ni, minggu lepas kita dah habis bab 5. Okey, minggu ni kita akan masuk bab 6, nisbah dan graf fungsi trigonometri. Okey, melibatkan trigonometri ni kita dah belajarlah sin, cos, tangent. Okey, jadi apa yang akan anda pelajari dalam bab ni? Kita akan belajar nilai sinus, nilai cosinus dan tangent bagi sudut theta. Theta tu antara 0 darjah sehingga 360 darjah. Kemudian kita akan belajar graf fungsi sinus, cosinus dan tangent. Okey, buku teks muka surat 172. Jadi yang pertama kita tengok dulu 6.1. Nilai sinus, cosinus dan tangent bagi sudut theta antara 0 darjah sehingga 360 darjah. Okey, jadi awak tengoklah sudut yang dia dah lukis untuk awak ni, yang ni. Okey, jadi kita ada semua 4 sukuan. Sukuan pertama, sukuan kedua. Tengok ni sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga dan sukuan keempat. Okey. Pelajar di sebelah menunjukkan satu bulatan unit. Okey, bulatan unit kita panggil, bulatan unit. Okey, bulatan unit ialah bulatan yang berjejari 1 unit dari pusat di asalan. Pusat dia ni, kosong ni, bernilai 1 unit. 1, sini pun 1 unit, ke bawah pun 1 unit. Okey, ni nilai dia 1. Yang ni nilai 1, yang ni negatif 1, yang ni negatif 1. Tapi tetap 1 unit dari asalan. Okey, sekarang kita tengok sukuan pertama. Okey, sukuan pertama adalah 0 darjah sehingga 90 darjah. Tu sukuan pertama. Okey. Kemudian tengok sukuan kedua. Sukuan kedua 90 darjah sehingga 180 darjah. Sukuan kedua. Okey, sukuan ketiga 180 sehingga 270 darjah. Kemudian sukuan keempat 270 sehingga 360 darjah. Okey, itu sukuan. Sukuan 1, sukuan 2, sukuan 3, sukuan 4. Okey. Boleh beza kan? Sukuan 1, sukuan 2, sukuan 3, sukuan 4. Sukuan yang pertama, sukuan 1, sudut daripada 0 hingga 90 darjah. Sukuan yang kedua 90 darjah sehingga 180 darjah. Sukuan ketiga 180 darjah sehingga 270 darjah. Sukuan keempat 270 sehingga 360 darjah. Okey. Standard pembelajaran. Membuat dan menentusahkan konjektor tentang nilai sinus, cosinus dan tangent sudut dalam sukuan kedua, ketiga dan keempat dengan sudut rujukan sepadan. Okey, jadi kita nak tengok apakah berkaitan fungsi sinus, cosinus dan tangent dalam sukuan yang kedua, yang ketiga, yang keempat dengan sudut rujukan sepadan. Apa maksud sudut rujukan sepadan ni? Okey, jadi kita tengok apa itu maksud sudut rujukan sepadan. Okey, sudut rujukan sepadan ataupun alfa ni, sudut rujukan sepadan ataupun simbol dia alfa sentiasa kurang daripada 90 darjah. Okey, sentiasa kurang daripada 90 darjah maksudnya sudut apa? Ya, sudut tirus. Okey, sudut tirus. Kita nak cari sudut rujukan sepadan yang kurang daripada 90 darjah iaitu sudut tirus yang berada dalam sukuan kedua, sukuan ketiga, sukuan keempat. Jadi macam mana kita nak cari sudut rujukan sepadan? Okey. Okey, sudut dalam sukuan yang pertama tu sendiri merupakan sudut rujukan sepadan. Okey. Yang sukuan pertama tak ada masalah lah. Yang ni sebab merupakan sudut tirus. Jadi ini adalah sudut alfa, sudut rujukan sepadan alfa. Okey.
Untuk sudut yang kedua, untuk sukuan yang kedua, jadi sini sudut rujukan sepadan kita. Jadi macam mana nak cari? Okey. Kita kena ambil keseluruhan sudut pada satu garis lurus. Sudut pada satu garis lurus iaitu 180 darjah. Jadi kena tolaklah sudut rujukan sepadan yang dia nak tu. Yang ni. Okey, yang dia nak yang ni saja, alfa. Sudut alfa. Jadi macam mana nak buat? 180 tolak sudut yang diberi. Sudut yang ni. Berapa dia bagi sudut ni? Tolaklah. Dapatlah sudut rujukan sepadan alfa. Okey. Okey. Untuk sukuan yang ketiga, sudut rujukan sepadan kita duduk di sukuan yang ni kat sini. Okey. Okey. Jadi kena ambil sudut keseluruhan ni. Abang ni kot mama nak buat kerja ni. Okey, ambil keseluruhan sudut ni tolak dengan sudut pada garis lurus ni 180 darjah. Okey, sukuan keempat kat sini sudut rujukan sepadan kita, alfa kita. Jadi sudut keseluruhan satu putaran lengkap ialah 360 darjah. Kena tolak sudut yang dia bagi ni. Dapatlah sudut rujukan sepadan alfa. Jangan gegok, mama nak mengajar ni. Okey, sekarang kita nak tengok hubungan antara fungsi sinus, kosinus dan tangen bagi sudut dalam sukuan kedua, ketiga dan keempat. Okey, kita tengok ya. Untuk sukuan yang pertama, semua sin, cos, tangen semuanya bernilai positif. Okey. Untuk sukuan yang kedua, hanya sin saja bernilai positif. Untuk sukuan yang keempat, hanya tangen sahaja bernilai positif. Sukuan keempat, sukuan ketiga. Untuk sukuan keempat, cos sahaja bernilai positif. Jadi ingat, yang pertama semua bernilai positif. Yang kedua, sin sahaja bernilai positif. Yang ketiga, tangen sahaja bernilai positif. Yang keempat, cos sahaja bernilai positif. Okey? Boleh ingat tak? Okey, jom kita tengok contoh 1. Tentukan sukuan dan sudut rujukan sepadan bagi setiap sudut berikut. Okey. Tentukan sukuan. Okey, yang pertama 138 darjah. 138 darjah. Okey, setiap kali nak buat, okey, buat macam ni. 0, 90, 270 darjah. 270 pula dah. 180. 180 darjah, 270 darjah. Okey, sekarang 138. Tengok 138 tidak lebih daripada 180 tapi lebih daripada 90. Jadi dia duduk kat sini lah. Jadi sukuan kedua. Jadi bagi tahu 138 darjah terletak dalam sukuan kedua. Dia suruh awak cari sudut rujukan sepadan alfa bagi setiap sudut berikut. Okey, kita nak cari sudut alfa. Okey, yang ni 138 darjah. Sudut alfa yang ni. Okey. Jadi sudut pada garis lurus ialah 180. Jadi kena tolak dengan 138. Jadi sudut alfa kita dapatlah 42 darjah. Okey. Kena pastikan sudut alfa yang kita dapat tu sentiasa kurang daripada 90 darjah sebab sudut rujukan sepadan alfa kita tu adalah sudut tirus. Okey, B pula. 239 darjah. 239 darjah kat sinilah. Okey. 239 darjah. Kat situ. Betul tak? Jadi berada pada sukuan yang ketiga. Jadi 239 darjah terletak dalam sukuan yang ketiga.
Okey, macam mana nak cari sudut rujukan sepadan alfa? Okey, sudut rujukan sepadan alfa kat sini. Betul tak? Okey. Jadi kita dah ada tadi kat sini keseluruhannya adalah 239 darjah. Jadi nak cari alfa ni tolaklah dengan sudut garis lurus tu. 180 dapatlah 59 darjah. Okey. Yang C 312 darjah. Dekat mana? Sukuan mana? Okey. Yang ni 270 darjah kat sini. Jadi kat sinilah. Okey, tu adalah sudut 312 darjah. Dekat mana sudut sudut dia? Sukuan ke berapa? Sukuan yang keempat. Okey, terletak dalam sukuan keempat. Jadi dekat mana sudut rujukan alfa? Sudut rujukan sepadan alfa dekat sini. Macam mana nak cari sudut rujukan sepadan? Okey, 360 darjah. Satu putaran lengkap 360 darjah. Tolaklah sudut yang kat sini ni. 312 darjah dapatlah 48 darjah. Okey, contoh 2. Nyatakan hubungan fungsi trigonometri yang berikut dengan sudut rujukan sepadan. Okey, buat siap-siap tadi. Sukuan yang pertama semua positif. Sukuan yang kedua sin saja positif. Sukuan yang ketiga tangent saja positif. Sukuan yang keempat cos saja positif. Buat siap-siap macam tu. Okey. Nyatakan hubungan fungsi trigonometri yang berikut dengan sudut rujukan sepadan. Okey, dia nak hubungan fungsi trigonometri dengan sudut rujukan sepadan. Jadi mula-mula kena kenal pasti dulu dalam sukuan apa, kemudian kena cari sudut rujukan sepadan. Okey. Tengok ni. Sin 167. Okey, 167. Terletak dekat mana? Yang ni 0 darjah, 90 darjah, 180 darjah. Jadi 167 dekat sini. Okey, 167. Jadi berada dalam sukuan yang kedua. Betul lah dia bagi tahu terletak dalam sukuan yang kedua. Okey, nak cari sudut rujukan sepadan dia adalah dekat sini. Sudut rujukan sepadan alfa. Macam mana nak cari? Sudut rujukan sepadan alfa. Alfa sama dengan 180. Tolaklah dengan 167 darjah. Okey. Kira dapat berapa? Dapat 13 darjah. Jadi macam mana nak kaitkan sin 167 ni? Untuk sukuan kedua sin sentiasa positif. Jadi dapatlah sin 167 ni samalah dengan sin 13 darjah. Okey, jawapan mesti positif. Sebab sin positif pada sukuan yang kedua. Okey, boleh tak? Allah, cikgu padam pula dah. Alah, kena buat balik. Tak apa, untukmu. Aku buat jugalah. Semua positif. Sin saja positif. Tangent saja positif. Cos saja positif. Okey, tengok untuk B pula. Cos 258 darjah. Dekat mana ni cos 258 darjah? Okey. Yang ni 90 darjah. 180 darjah, 270 darjah. 258? Ya betul. Mestilah berada pada sukuan yang ketiga. Cos. Okey. Jadi kena cari dulu sudut rujukan sepadan dekat sini. Sudut rujukan sepadan. Alfa kita. Macam mana nak cari alfa? Sudut, awak tulislah sudut rujukan sepadan tu sama dengan
Yang dia bagi 258. Sudut daripada sini ke sini adalah 258. Kita nak cari sudut yang kecil ni je. Sudut pada garis lurus 180. Tolaklah 180 darjah. Okey, nanti awak akan dapat jawapan 78. Kira dengan kalkulator 78 darjah. Jadi sekarang kita nak cos. Cos 258 sama dengan cos 78 darjah. Okey, kemudian tengok sukuan yang ketiga. Apa yang positif? Hanya tangent yang positif. Jadi sini kena letak negatif lah. Bernilai negatif. Okey. Abang tolong buang kain atas muka adik. Letak jauh sikit kain atas muka adik tu. Okey, sekarang tengok C. Tangent 348. Okey, tengok yang C. Dekat sukuan ke berapa tu? Okey, 349. Okey, mestilah kat sini kan. Dah lebih pada 270. Ni, 349. Ini sudut dia. Okey, jadi berada terletak pada sukuan yang keempat. Okey, bagi tahu terletak dalam sukuan yang keempat. Okey, macam mana nak cari sudut rujukan alfa? Sudut rujukan alfa kat sini. Sudut tirus. Macam mana nak cari? Okey. Satu putaran lengkap 360 darjah. Tolak dengan 349 darjah. Dapatlah jawapan 11. Okey, darjah. Jadi sekarang kita nak tangent. Tangent. Okey, pada sukuan yang keempat hanya cos sahaja yang positif. Jadi tangent bernilai negatif. Tangent 349 darjah samalah dengan negatif tangent 11. Okey, boleh tak? Okey, jadi latihkan diri 6.1a. Tentukan sudut rujukan sepadan bagi setiap sudut berikut. Okey, yang soalan yang pertama awak buat. Okey, 1A. Okey, kemudian okey, buat C. Kemudian buat G. ACG. Okey, yang kedua, nyatakan fungsi trigonometri yang berikut dengan sudut rujukan sepadan. Okey. Sin, cos, tangent. Okey. Okey, ni cuba buat A, B, C, kemudian buat G, H, I. Okey. Yang soalan 3 tu untuk kita buat nanti next lesson. Okey, cikgu harap tak ada masalah lah untuk hari ni. Senang saja. Mula-mula kenal pasti sukuan. Okey, lepas kenal pasti sukuan, kita nak cari nilai sudut rujukan sepadan. Sudut rujukan sepadan tu adalah sudut tirus
Okey, kemudian kita nak cari hubungan fungsi trigonometri dengan sudut rujukan sepadan. Cara-cara dia, kenal pasti sukuan, cari dulu sudut rujukan sepadan. Okey, kemudian ingat balik sukuan yang pertama semua positif, sukuan kedua sin sahaja positif, sukuan yang ketiga tangent sahaja positif, sukuan yang keempat cos sahaja yang positif. Jadi bolehlah samakan, bolehlah buat hubungan fungsi trigonometri. Okey, jadi cikgu harap lepas ni tolong buat latihan. Lepas tu kehadiran tolonglah isi. Okey? Okey, setakat ni saja, nanti kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Selamat pagi.